Ular merayap dalam penerbangan Thai Air Asia. Suami benarkan isteri dirogol oleh 5 lelaki dihukum. Anggota BTS terima anugerah pelatih elit di kem tentera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Akilah dalam Next Step Global. 7 berita dunia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Dua rakyat Malaysia yang ditahan di kem tahanan Teluk Guantanamo di Cuba sejak 2006 mengaku bersalah pada Selasa atas pertuduhan bersubahat dalam insiden pengeboman Bali pada tahun 2002. The New York Times melaporkan Muhammad Farid Amin, 48 tahun dan Muhammad Nazir Lip, 47 tahun didakwa pada 2021 iaitu 18 tahun selepas mereka ditahan di Thailand dan hukuman akan dijatuhkan pada minggu depan. Kedua-dua defendant telah ditahan selama bertahun-tahun dalam rangkaian penjara luar negara rahsia Agensi Perisikan Pusat Amerika Syarikat CIA. Pada tahun 2006, mereka dipindahkan ke Teluk Guantanamo untuk menghadapi perbicaraan di Mahkamah Khas Keselamatan Negara yang ditubuhkan bekas Presiden Amerika Syarikat George W. Bush selepas serangan 11 September. Turut didakwa Ensep Nurjaman yang juga dikenali sebagai hambali dari Indonesia. Gubernur Wilayah Subhanburi Natamat Suwan Pratip berkata seramai 23 orang maut selepas sebuah kilang bunga api di tengah Thailand meletup hari ini. Beliau berkata kepada AFP laporan tersebut diterima daripada pasukan EOD bahawa terdapat 23 disahkan maut. Imej yang dikongsi oleh Perkhidmatan Penyelamat Tempatan menunjukkan serpihan logam bersepah di atas tanah dan kepulan asap hitam yang besar. Letupan berlaku kira-kira jam 3 petang berhampiran perbandaran Salakau di tengah wilayah Subhanburi. Tiada punca yang menyebabkan letupan itu setakat ini. Mahkamah Singapura menolak rayuan seorang lelaki bagi meringankan hukuman penjara 29 tahun dan 24 sebatan kerana mengundang lelaki lain untuk merogol isterinya dengan dia sendiri menontonnya. Ketua Hakim Negara Singapura, Sundaresh Menon, menolak rayuan lelaki berkenaan dengan menegaskan mahkamah perlu berpegang kepada prinsip hukuman yang ada dan menyifatkan hukuman yang dijatuhkan berdasarkan jenayah itu adalah ringan. Pada Mei 2023, bapa 4 anak berusia 42 tahun itu membuat pengakuan di Mahkamah Tinggi di mana dia menjemput 5 lelaki ke rumahnya antara 2010 dan 2018 untuk merogol isterinya. Dia memberi ubat pelali kepada isterinya sebelum menyaksikan lelaki yang dijemput merogol isterinya seringkali tanpa perlindungan di dalam bilik tidurnya manakala anak mereka tidur di bilik lain. Dia juga telah merogol isteri 2 lelaki yang dijemputnya menurut laporan berita harian Singapura. Portal The Straits Times melaporkan baru-baru ini dikejutkan dengan kehadiran ular yang merayap di salah satu ruang penyimpanan barang di dalam kabin penumpang dalam penerbangan Thai Air Asia dari Bangkok ke Phuket. Kejadian itu dikongsikan seorang pengguna di aplikasi TikTok sehingga mencatat 3.4 juta tontonan sejak video insiden itu dimuat naik ke media sosial berkenaan. Kelihatan beberapa penumpang dengan pantas bergerak dari tempat duduk mereka manakala yang lain mula merakam kejadian yang dipercayai berlaku pada 13 Januari itu. Menerusi video itu, seorang pramugari dilihat cuba memerangkap ular kecil itu dengan menggunakan botol air yang kosong tetapi tidak berjaya. Reptilia terbabit kemudiannya ditolak masuk ke dalam beg sampah dengan menggunakan botol air itu. Tidak diketahui bagaimana kesudahan ular itu di dalam pesawat itu. Menurut laporan, reptilia itu ditemukan ketika pesawat itu hendak mendarat di lapangan terbang antarabangsa Phuket.
Menteri Pengangkutan Singapura S. Iswaran didakwa di Mahkamah atas kes rasuah, lapor media Singapura. Biro Anti Rasuah negara itu menyiasat Iswaran sejak penahanannya pada Julai tahun lalu, manakala Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengarahkannya bercuti sehingga siasatan selesai dan menghalangnya daripada meninggalkan Singapura. Hari ini, Hsien Loong mengesahkan Iswaran sudah meletak jawatan daripada Kabinet dan Parlimen menerusi surat peletakan jawatan bertarikh 16 Januari selepas menerima notis rasmi pendakwaan terhadapnya. Iswaran berdepan 27 pertuduhan termasuk mendapatkan suapan sebagai penjawat awam, rasuah dan menghalang perjalanan keadilan, lapor Channel News Asia sambil mengatakan Iswaran mengaku tidak bersalah. Rakaman media tempatan menunjukkan Iswaran tiba di mahkamah dengan diiringi peguamnya. Satu kajian baru mendakwa sebahagian besar bandar di seluruh Amerika Syarikat dijangka menjadi bandar hantu menjelang tahun 2100. Kajian itu didedahkan oleh sekumpulan penyelidik dari Universiti Chicago di Illinois menerusi artikel jurnal yang diterbitkan dalam Nature Cities. Lapor UPI News, menurut para penyelidik, hampir separuh daripada kira-kira 30,000 bandar di Amerika Syarikat bakal menghadapi penurunan populasi. Bandar-bandar utama di timur laut dan barat tengah dikatakan sudah mengalami penurunan populasi secara beransur-ansur. Walaupun bandar di wilayah selatan dan barat mengalami pertambahan penduduk, namun populasi di beberapa bandar utama seperti Alabama, Georgia dan Tennessee semakin berkurangan. Dua anggota kumpulan BTS mencipta sejarah tersendiri apabila tersenarai sebagai 6 individu yang layak menerima pengiktirafan pelatih elit di rekrut latihan regimen ke-27 pada Rabu. Taehyung dan RM berjaya tersenarai daripada 200 pelatih di kem tentera berkenaan selepas menjalani 5 minggu latihan asas ketenteraan. Bagi mendapatkan gelaran pelatih elit, peserta perlu memenuhi syarat ketat yang ditetapkan Pusat Latihan Nonsan. Ini termasuk melakukan tekan tubi lebih daripada 72 kali dalam tempoh 2 minit, berlari sejauh 1.5 km dalam jangka masa 5 minit dan melakukan tembakan tepat sekurang-kurangnya 16 kali. Sejak menyertai latihan tentera pada 11 Disember lalu, mereka menjalani latihan asas tentera selama 5 minggu sebelum ditugaskan ke unit berasingan. Sekian sahaja Netstep Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Netstep Global. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.